Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari semua. Okey, pada tengah hari ini kita akan masuk tajuk seperti awak tengok dekat slide ni. Okey, standard kejegasan fizikal kebangsaan SEGAK. Okey, sebelum tu sebelum kita mulakan PDPR kita, okey, eloklah kita sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, sebelum tu saya nak tanya, video jelas ke? Gambar jelas tak? Cikgu ada. Jelas. Jelas Boleh baca tak? Cuba seorang baca. Seorang baca apa yang awak tengok dekat slide tu. Cikgu tak buka slide. Saya tak buka slide Okay, sekejap Cikgu tak buat presentation. Okey, kejap Sekejap Okey, sekarang nampak jelas Nampak ke respon? Nampak dah. Nampak seorang baca slide pertama. Standard kecerdasan fizikal kebangsaan. Okey, bagus. Okey. Kita akan masuk ni tajuk SEGAK hari ni. Okey, saya nak tanya okey, masa awak di sekolah rendah dulu, awak pernah buat SEGAK tak? Pernah. Pernah Okey, pernah Okey, so saya rasa semua masing-masing ada pengalaman lah kan. Pengalaman macam mana cikgu-cikgu buat buat ujian SEGAK lah dekat sekolah kan. Cuma untuk tahun ni sepatutnya kita buat SEGAK tapi sebabkan sekarang ni COVID kan, tu yang kita tak boleh nak buat ujian SEGAK secara bersemuka lah kan. Dan maya pun sekali kita tak ada sepatutnya ujian SEGAK ni kita buat 2 kali setahun pada bulan 3 dan bulan 8 lah kan. Untuk tahun ni awak tak ada pengalaman lah kan. Okey, mungkin sebelum ni awak pernah buat kan, tetapi mungkin awak tak tahu apa tu fungsi kan. Fungsi awak buat ataupun kepentingan awak buat ujian SEGAK tu. Okey. Ke ada siapa yang dah tahu yang boleh bagi sikit dia punya pengalaman lah kan. Macam mana ujian SEGAK buat kat sekolah. Okey, siapa boleh bagi bagi pengalaman atau pandangan dia lah kan tentang SEGAK. Siapa-siapa lah. Okey, awak rasa seronok tak buat ujian SEGAK? Seronok ke? Seronok Okey, seronok kan. Okey, di samping awak buat aktiviti tu memang seronok kan. Tapi awak perlu tahu sebab apa nak buat SEGAK kan. Sebab setiap tahun perlu buat kan. Kadang-kadang awak tak tahu apa dia punya kepentingan lah kan pelaksanaan SEGAK sekolah. Okey, untuk hari ni saya akan cerita secara jelas lah kan. Okey, untuk hari ni kita akan masuk pada 3, 4, 5, 6, 7 lah pengenalan, definisi kejegasan fizikal, matlamat, objektif, prosedur pelaksanaan SEGAK, ujian kejegasan fizikal dan norma SEGAK. Okey, pengenalan Okey, program penilaian standard kejegasan fizikal kebangsaan untuk murid sekolah Malaysia ataupun SEGAK SEGAK ni adalah singkatan kepada standard kejegasan fizikal kebangsaan lah kan. Kita panggil SEGAK.
telah dirancang selari dengan Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Sekolah Rendah dan Menengah. Okey, Segak ni mula diilhamkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia pada tahun 2005. Ujian ini dirancang untuk melaksanakan sebelumnya ke sekolah melalui sesi pertengahan tahun 2008. Okey, pelaporan hasil ujian ini akan mendapat minta saja secara perluasan berpusat lah kan. Okey. Okey, apa tu maksud definisi kecergasan fizikal? Okey. Okey, siapa tahu maksud secara ni lah awak, mungkin pengalaman awak kan. Okey, apa itu maksud kecergasan? Siapa tahu maksud kecergasan ni apa? Cergas kan? Kecergasan. Okey, siapa tahu? Siapa tahu maksud kecergasan tu apa sebenarnya? Respon seorang. Sebab siapa-siapa respon. Kecergasan tu apa? Cepatlah. Dua hala ni saya nak komunikasi dua hala. Saya nak tak nak saya seorang dia bercakap. Siapa-siapa lah kan. Salah tak kisah. Salah tak kisah sebab kita belajar kan. Kita belajar melalui kesilapan lah. Biasalah kan. Okey. Kecergasan tu apa? Apa? Apa dia? Apa dia? Aktif. Kecergasan tu aktif. Okey. Okey, kecergasan tu aktif. Okey, respon kawan ada bagi aktif kan. Sebelum ni saya ada kawan-kawan awak yang lain lah kan. Cergas tu ada je kata masuk fit kan. Fit. Lagi dia kata suka bersukan kan. Sihat. Macam-macam lah maksud yang melalui pemahaman lah kan. Okey, untuk definisi ataupun maksud yang sebenar kecergasan ni adalah dia merakumi aspek yang berkaitan dengan fungsi fisiologi dan psikologi. Okey, maksudnya berkait dengan fungsi fisiologi. Fisiologi maknanya fungsi badan, fungsi badan dalaman seseorang lah. Dan psikologi kan. Psikologi ni berkait dengan mental lah. Okey, yang dipercayai memberi individu perlindungan daripada ancaman penyakit hipokinetik ataupun kekurangan pergerakan seperti penyakit jantung, kegemukan dan pelbagai penyakit otot dan tulang. Okey, kecergasan untuk prestasi pula merujuk pada fungsi dan upaya individu untuk bertanding dalam aktiviti sukan dengan bertenaga, berdaya kuasa, kekuatan, berdaya tahan, kemahiran dan sebagainya. Okey, maksudnya kat sini kecergasan ni dia ada dua pecahan lah. Pertama, tertumpu kepada fungsi fisiologi, mana dalaman awak kan. Adakah awak punya jantung awak tu dapat berfungsi dengan bagus kan bila awak buat aktiviti sukan tu kan. Contoh awak buat lari 100 meter kan. Okey, adakah jantung awak tu mampu untuk bertahan ataupun awak lari 800 meter kan, 1500 meter, adakah jantung awak tu mampu bertahan untuk awak lari 1500 meter tanpa awak rasa terlalu penat kan, terlalu letih. Itu menunjukkan bahawa kalau awak bagus kan, dapat habiskan, bermaksud awak punya jantung tu berfungsi dengan bagus lah kan. Okey, jantung juga dia boleh kita latih dia untuk jadi kuat kan. Macam mana nak latih tu kita akan belajar next topik lah kan. Okey, so kegemukan, ni kita tak nak kegemukan dan pelbagai penyakit otot dan tulang lah kan. Sebab tu seseorang tu dia kena mempunyai tahap kecergasan yang bagus lah kan. Maknanya start minggu tu dalam seminggu kena ada lah membuat aktiviti fizikal. Okey, yang ni pula bertenaga, berdaya kuasa, kekuatan, berdaya tahan ni bermaksud dia lebih tertumpu kepada kekuatan fizikal lah kan. Sebab dalam sukan ni memang dia berkait lah, dia awak punya kelajuan, kepantasan kan, awak punya kemahiran motor awak lah. Okey, matlamat. Murid sentiasa peka, berpengetahuan dan mengamalkan aktiviti kecergasan untuk meningkatkan tahap kecergasan fizikal yang optimum. Okey, maksudnya
Bila awak buat ujian segak tu kan, awak tahu awak punya tahap kemampuan awak. So awak tahulah tahap kecergasan awak sampai mana kan. Biasa pengalaman awak dah buat ujian segak kan. Contohnya satu saya ambil, tekan tubi kan. Tekan tubi. Ada kawan awak tu dia boleh buat sampai 50, 60 kan. Awak mampu buat contoh 10, 15 je kan. Itu maksudnya perbezaan dari segi keupayaan kan. Awak tahu, awak boleh bezakan awak punya keupayaan awak dengan kawan awak. So awak tahulah kan awak punya tahap dia. Okay, next. Okay, objektif. Mengetahui kepentingan kecergasan fizikal. Ni maksudnya awak tahulah awak punya kecergasan fizikal sampai tahap mana. Okay. Okey, melakukan ujian kecergasan yang dirancang oleh pentadbir sekolah. Okey, ni maksudnya untuk bulan 3 tu kan, ujian Mas lah. Sekolah akan buat ujian segak pada bulan 3. Pada bulan 3, cikgu PJ lah, kepastian cikgu PJ PK lah dekat sekolah dia akan buat ujian segak. So awak kena buat lah mengikut kaedah yang betul lah kan. So daripada situ awak akan dapat dapat result atau keputusan awak punya kecergasan awak. So pada bulan 8 kan, bila awak tahu contoh bulan Mac awak punya tahap kecergasan awak tu kurang bagus kan. Contoh BMI awak tidak stabil kan. Awak bila skor tu menunjukkan awak ni seorang yang obes kan, maksudnya gemuk macam tu kan. So sepanjang bulan 4, 5, 6, 7 kan, 4, 5, 6, 7 lebih kurang 4 bulan awak boleh buat aktiviti kan. Contohnya awak tahu awak ni lebih berat badan. So bulan 4, 5, 6, 7 tahu apa yang awak perlu buat kan. Contohnya awak boleh berbasikal kan, boleh jogging, boleh berenang kan untuk awak dapatkan kecergasan awak balik kan. Dan awak mengurangkan berat badan awak lah kan. Bila awak buat ujian kecergasan, ujian siagak pada bulan 8 tu, dan awak boleh dapat result kan. Adakah aktiviti ataupun sukan yang awak sertai tu memberi kesan kepada awak punya kecergasan lah. Okey, seterusnya menganalisis, menginterpretasi dan menyimpan rekod kecergasan fizikal individu. Kat sekolahnya, cikgu akan analisis lah kan, awak dapat result segak daripada borang awak tu, cikgu akan analisis kan, simpan dan cikgu akan tahulah kan mana-mana pelajar yang ada masalah kesihatan ataupun kecergasan yang kurang bagus. Seterusnya melakukan tindakan susulan untuk meningkatkan kecergasan fizikal individu melalui perancangan aktiviti kecergasan secara sistematik. Okey, yang ni macam saya kata tadi kan, cikgu akan contoh kan awak kelas 1 jati kan. 1 jati ni bila cikgu check awak punya segak tu kan, adalah 3-4 orang kan. Cikgu kena pasti dia tidak mempunyai tahap kecergasan yang bagus ataupun obes lah. Cikgu akan panggil dia kan, dan cikgu akan buat lah kan. Mungkin cikgu akan buat program aktiviti fizikal lah untuk dia kan. Untuk dia dapatkan berat badan yang ideal lah bila kita buat ujian segak pada bulan 8 tu lah. Okey, seterusnya pengiktirafan tahap kecergasan individu berdasarkan prestasi semasa. Okey, prosedur prosedur. Ni kita masuk kepada prosedur macam mana kita nak buat ujian segak tu. Okey, saya akan cerita ni sebab untuk awal ni kan, awak form 1 awak perlu tahulah kan. Sebab awak akan buat bila awak naik form 2, form 3, form 4, form 5 awak akan buat setiap tahun kan. Bila prosedur yang awak tak tahu, mungkin result yang awak dapat tu tidak betul ataupun tidak tepat. So awak perlu tahulah kan, mungkin cikgu masa buat ujian segak tu mungkin ada cikgu tersilap kan. So awak boleh beritahu cikgu, cakap kan macam mana awak Cikgu Zafri beritahu macam ni kan. So awak boleh beritahu kat cikgu, mungkin cikgu terlepas pandang ke apa kan. Okey, semua murid perlu menjalani ujian kecergasan fizikal yang dicadangkan dalam buku panduan ini. Okey, prosedur dan teknik ujian adalah mengikut peringkat umur, keupayaan murid dan mengambil kira peralatan serta tempat dijalankan.
Okey, umur murid dikira pada 1 Januari untuk rujukan normal. Okey, ujian ini boleh dijalankan semasa atau di luar waktu pengajaran pendidikan jasmani. Okey, dekat sekolah kita, kita panggil karnival segak lah. Kita akan panggil, kita akan buat karnival segak lah. Cikgu-cikgu akan panggil awak mengikut tingkatan dan kita akan buat dekat dewan sekolah lah, pada waktu sekolah lah. Okey. Okey, guru melatih murid terlebih dahulu dan murid digalakkan buat ujian secara individu bersama rakan atau keluarga mereka. Ujian ini mesti dilengkapkan mengikut urutan secara berterusan. Okey. Okey, dia ada urutan awak tak boleh, maksudnya macam ni. Okey, ni kita panggil 1, 2, 3, 4, 5 ni adalah bateri ujian. Okey, maksudnya ujian-ujian ni lah yang kita panggil untuk menguji tahap awak punya kecergasan awak. Okey, yang pertama, yang ni kita silap. Sepatutnya BMI ni di atas sekali, di atas sekali. Awak kena, bila awak datang ke dewan tu kan, first kali adalah awak perlu kena dapatkan BMI ataupun indeks jisim badan awak. Yang ni paling penting lah, yang ni mula-mula sekali kan. Mula-mula sekali awak kena ambil. Okey. Okey, seterusnya awak perlu buat memanaskan badan. Awak perlu memanaskan badan. Okey, selepas awak ambil berat tinggi awak kan, awak tulis pada borang awak masing-masing. Cikgu akan bagi borang. Lepas tu bila dah awak dapat BMI ni, awak perlu buat pemanasan badan ataupun warm up. Sebelum awak buat naik turun bangku ni, dan maknanya tengah-tengah ni kan, selepas BMI ni awak perlu buat warm up. Khususnya awak kena buat naik turun bangku. Tak apa, saya akan cerita cara ni lah dulu. Okey, yang kedua awak perlu buat naik turun bangku 3 minit, tekan tubi 1 minit, ringkuk tubi separuh 1 minit. Last sekali adalah jaguar melunjur lah. Okey. Ni macam saya kata tadi, indeks jisim badan perlu dibuat sebelum melakukan ujian ni. Sebab sebelum ni ada berlaku kesilapan, mungkin cikgu tu terlepas pandang kan, dia buat apa, dia ambil dia buat ujian ni tidak mengikut langkah yang betul. Bila result tu keluar, dia akan dapat result yang tidak valid ataupun tidak sah lah kan. Kalau ada mungkin orang luar yang datang dia tengok kan, tak betul lah, tak boleh sebabnya kena mengikut turutan yang betul. Okey. Macam saya kata tadi lah, yang ni kena buat 2 kali setahun pada bulan Mac dan Ogos. Okey, next. Okey, ni adalah okey, dalam kelas ni, okey, siapa pernah ambil BMI? BMI, siapa pernah ambil? Siapa yang dia punya tahap BMI dia tak bagus? Ada tak? Maksudnya BMI ni dia berat kan? Berat ni awak kira dalam kg. Contoh awak berat sekarang ni 45, 45 kg. Awak bahagi dengan tinggi, darab tinggi. Maknanya ni dalam cm lah. Contoh tinggi awak adalah 150. Maksudnya macam tu lah. 150 darab dengan 150. So bagilah. Berat dalam kg bahagi dengan tinggi. So awak akan dapat BMI lah kan. Okey. Ini kita akan ambil lelaki ataupun perempuan lah. Kita akan ambil dua-dua. Cikgu akan sediakan pengukur tinggi dan penyeimbang berat lah beserta borang skor. Okey, yang ni adalah untuk rujukan. Okay, ini adalah rujuk jadual untuk mengenal pasti komposisi berat badan lah. Ini awak ni dia punya jadual lah, menunjukkan awak ni sama ada awak ni normal, kurang berat badan, berisiko berat badan ataupun obes kan.
berat berlebihan. Okey, di sini awak tengok sekarang ni awak umur 13 tahun. 13 tahun. Okey, so macam yang saya kata tadi, awak boleh kira sendiri. Sekarang ni pun awak boleh kira sendiri. Awak boleh dapatkan BMI awak berapa kan. Okey, berdasarkan jadual ni lah. Berdasarkan jadual ni. Okey, yang ni mana yang tu awak boleh catat lah. Berat kg dalam unit kg bahagi dengan tinggi dalam unit cm. Okey, so awak akan dapat lah berapa berat awak kan. Okey, dan awak tengok. Sekarang ni awak 13 tahun. Awak tengok hasil jumlah yang pengiraan awak tu awak berada dalam kategori mana kan. Sama ada awak kurang berat badan, normal, maksudnya normal dia antara 15.4 hingga 21.8. Dan bila awak dah lebih 21 lebih daripada 21.8 hingga 25.2 bermaksud awak ni berada dalam risiko berisikolah untuk beli berat badan. Dan jika awak melebihi 25.2 maksudnya awak tu dah kategori berat berlebihan lah kan. Awak boleh kira sendiri je ni. Okey, so apa yang awak perlu buat sekiranya awak kurang berat badan. Okey, so awak perlu makan lah So mungkin ada setengah awak ni mempunyai metabolisme yang tinggi lah kan. Mungkin dia susah nak dapat berat badan yang normal, tetapi walau bagaimanapun kena perlu usahakan untuk dapatkan berat badan yang normal. Kena makan lebih sikit. Makan di samping makan tu jangan makan saja, kena buat aktiviti fizikal jugalah kan. Jangan kata dia ni berat badan kurang dia kena makan je kan. Jangan lupa untuk buat aktiviti fizikal lah. Dan normal berada dalam ni lah 15.4 hingga 21.8. Okey. Dan jika dia berada dalam kedudukan berat badan yang berlebihan, melebihi 25.2, apa yang perlu buat? Macam yang kata tadi lah kan. Dia perlu buat aktiviti yang lebih kerap kan. Contoh sukan berjoging, bermain basikal kan, berenang dan apa-apalah yang boleh menurunkan berat badan dia kan. Sebab kita tahu bila seseorang yang yang mempunyai berat badan yang berlebihan, dia adalah seorang yang orang yang berisiko untuk dapat penyakit lah. Contohnya penyakit kecil manis kan, jantung, buah pinggang dan sebagainya lah kan. Sebab bila berat badan berlebihan ni risiko dia lebih tinggi untuk dapat penyakit lah kan. Okey. Untuk lebih detail penyakit jantung kecil manis, obesiti semua tu kita akan masuk topik lain lah. Okey, ni adalah perempuan ni adalah perempuan dalam kelas ni tak ada perempuan. Dia berbeza sikit berbanding lelaki cara pengiraan dia kan. Dia punya ukuran dia tu mengikut ni lah jantina lah. Dan setiap setiap umur ni dia berbeza lah dia punya pengiraan dia. Tak sama Okey, ni adalah ujian kejadian fizikal segak. Awak akan buat 5 lah kan. Selepas BMI ada 5 lah kan. BMI, lepas tu naik bangku, tekan tubi, ikut tubi separa, dan yang keempat jangkauan pengunjung lah. Okey. Ni adalah turutan dia. Boleh tengok gambar ni. Ni adalah turutan yang betul lah. Turutan ujian segak. Lepas ni tahun depan lah kita akan buat ujian segak. So awak kena pastikan turutan awak tu adalah betul. Awak ambil BMI awak dan seterusnya awak memanaskan badan dan awak buat naik turun bangku 3 minit. Seterusnya tekan tubi ataupun tekan tubi ubah suai. Awak tengok gambar ni adalah berbeza. Yang lelaki dia kena pastikan badan dia tu adalah lurus. Dia tak boleh nak melengkung. Tak boleh nak melengkung lah. Dia kena pastikan badan tu lurus. Dan perempuan dia kena lutut dia tu adalah ke lantai lah. Ni adalah gambar untuk ringkuk tubi separa dan terakhir sekali adalah jangkauan menunjuk. Okey, last sekali mesti ada menunjukkan badan mesti ada cooling down lah. Okey, kita akan tengok video ni adalah ujian 1 naik turun bangku mungkin naik turun bangku pun dia ada dia punya kaedah dia ada kaedah dia.
macam mana kaki mana nak naik dulu kan. Dia ada kaedah dia, dia bukan boleh suka hati je Okay, kita tengoklah video. Kita tengok video sekejap. Sekejap line slow sikit. Okay. Okay, awak tengok macam mana naik dulu bangku lah. Okay, dekat gambar ni boleh tengok kan, gambar A ni adalah permulaan naik turun bangku Okay, gambar B ni adalah mari tengok gambar A ni kaki kanan kaki kanan di atas, kaki kiri di bawah. Okay, gambar B kaki kiri naik. Okay, kaki gambar C ni kaki kanan turun. Dia macam tu. Dan kaki kiri turun. Boleh bayangkan. So kita tengok gambar ni macam mana. Mulakan dengan kaki kanan, ikut rentak metronom. Muka memandang ke hadapan. Ulang selama 3 minit tanpa henti. Okey, jelas sini naik kanan, naik kiri, turun kanan, turun kiri, dan naik kanan balik. Okey, kita akan buat selama 3 minit lah. Lepas tu awak rentak awak tu kan, kaki tu kena ikut metronom yang bunyi tu kan. Awak tak boleh terlalu laju ataupun terlalu perlahan. Kena sama dengan beat yang bunyi ataupun kita panggil metronom lah. Ulang selama 3 minit tanpa henti. Okey, selama 3 minit. Okey. La ilaha illallah. Okey,
Okey. Okey, next. Okay, next. Okey, apa ni naik turun bangku. Okey, tujuan dia, awak perlu tahu apa tu tujuan kita buat naik turun bangku, kan. Pertama nak menilai daya tahan kardiovaskular, kan. Okey, siapa tahu kardiovaskular tu apa? Saya rasa saya pernah cerita sikit sebelum ni, kan. Daya tahan kardiovaskular tu berkait dengan apa? Siapa tahu? Dalam badan kita dia berkait dengan organ apa? Daya tahan kardiovaskular, siapa tahu? Respon seorang. Respon seorang please. Organ otot. Apa dia? Sorry, tak dengar apa dia? Otot. Lutut? Bukan. Okey, daya tahan kardio ni kan. Kardio ni berkait dengan jantung awak. Sebab tu saya kata ramai yang tak tahu lagi kan. Bukan nak uji awak punya lutut awak kan. Bukan nak uji kekuatan lutut kan. Ujian apa naik turun bangku ni. Dia nak uji awak punya jantung awak. Jantung awak. Kardio ni adalah jantung lah kan. Lepas ni awak tahu okey, nak uji awak punya kekuatan jantung awak. Sama ada jantung awak tu dapat berfungsi dengan bagus ataupun tidak kan. Sebab kadang-kadang ada yang buat naik turun bangku ni dia tak sempat habis pun 3 minit kan. 1 minit tu dia buat dah mengah, dia rasa penat kan. Tu maksudnya jantung dia tidak mempunyai keupayaan untuk mengepam mengepam darah yang cukup lah kan. Okey. Okey so ni awak tahu awak tahu. Siapa on mic? Tutup kejap. Okey so awak tahu naik turun bangku ni adalah nak menguji awak punya keupayaan jantung. Okey tu tu awak perlu tahu. Okey next. Okey yang ni awak perlu tahulah sebelum awak datang melakukan jasa sekat tu perlu pakai kasut lah tak boleh nak kaki ayam, kena pakai kasut sukan yang sesuai. Yang ni murid berdiri tegak dengan kaki kanan dan kiri yang sama sesuai. Okey ni kita tengok tadi lah macam yang kita tengok tadi. Okey, awak kena buat murid melakukan pergerakan mengikut rentak rakaman ataupun metronom dengan kadar 96 detik seminit selama 3 minit kan. Okey, selepas tamat cikgu minta kamu duduk duduk serta-merta. Lepas awak buat naik turun bangku tu awak perlu duduk serta-merta dan murid perlu mengambil kadar nadi dalam jangka masa 1 minit Okey, dalam masa rehat 5 minit kan. Lepas tu 5 saat. Lepas tu awak kena letak awak punya jari awak tu di bahagian lengan ataupun di bahagian leher awak lah kan. Selama 1 minit dan awak kira lah kan berapa jumlah denyutan yang awak rasa. Okey, tekan tubi. Saya rasa semua tahu. Tak perlu saya nak tunjuk video. Okey, inilah contoh tekan tubi lelaki. Okey, tujuan dia kita buat tekan tubi ni adalah untuk menguji keupayaan daya tahan dan kekuatan otot dengan tangan serta otot bahu. Okey, maknanya kita akan fokus kepada awak punya daya tahan otot dan kekuatan. Maksudnya adakah awak punya muscle atau otot di bahagian bahu awak ni kuat ataupun tidak. Kuat ataupun tidak kan. Sebab tu setiap orang ni bila dia buat ujian tekan tubi ni berbeza jumlah. Okey. Dan pastikan punya badan awak ni adalah lurus. Ini kita tahu. Kita nak menguji keupayaan daya tahan dan kekuatan otot. Okey, ni adalah untuk lelaki lah, kedudukan untuk lelaki. Okey. Maksudnya kamu perlu bersedia bersedia ni macam ni kan. Bila cikgu kata mula, terus awak kira lah kan. Kira masing-masing kira lah berapa yang awak perlu buat dan pastikan dada awak ni kena pada span bawah ni
kena pastikan kena touch ataupun sentuh span pada pada lantai ni kan, untuk memastikan awak buat lakon yang betul lah. Okey, ni adalah tekan tubis wayang kita panggil untuk perempuan. Ni adalah perempuan, sekadar info awak. Perempuan ni tak boleh nak buat macam lelaki, dia kena letak lutut dia ke lantai lah, dan bahagian kaki diangkat. Dan prosedurnya adalah sama saja. Okey, ujian 3, ringkuk tubis separa. Ringkuk tubis separa, 1 minit. Okey, ni adalah contoh. Cikgu kamu akan duduk baring atas map lah, atas map, dan cikgu akan tandakan dua line ataupun pita ni. Awak kena pastikan dia sebenarnya betul adalah tangan jari ni di hujung sini, di hujung pita sini. Bila cikgu kata mula, barulah awak buat ringkuk tubis separa. Bila awak kena sentuh line yang kedua, awak sentuh line yang kedua, back balik line pertama, so kedua balik, so awak sentuh lah, maknanya garisan pertama, garisan kedua, awak sentuh je, dan awak kira berapa jumlah awak dapat lah, Okey. Ni adalah ukuran dia. Ukuran antara pita pelekat pertama dan kedua ni adalah jarak dia 10 cm. Okey, ni adalah cara kiraan dia macam mana, awak perlu tahu macam mana nak kira kan. Okey, pertama, ni adalah kurukan sedia. Macam saya kata tadi, kurukan sedia, pastikan tangan ni, jari atau hujung jari tu sentuh pada pita yang pertama. Yang kedua, dia melakukan ringkuk dan sentuh pita yang kedua, dan dia balik ke kedudukan asal. Selepas dia sentuh yang kedua ni, dia balik kedudukan asal, tangan dia mesti sentuh pada pita yang pertama. Okey. Bunyi baring dan lutut bengkok 90 darjah. Pastikan lutut tu bengkok 90 darjah dan tumit kaki sentiasa menyentuh lantai. Okey, kedua belah tangan lurus ke sisi dan hujung jari menyentuh di bahagian luar pelekat pertama. Okey. Bahagian bawah atau belakang badan adalah rata dan jari tengah yang merupakan asal sebelum melakukan ulangan yang seterusnya. Okey, murid B mengira ulangan pelakuan. Biasanya kita akan buat secara berpasangan lah kan. Murid B tu akan tolong kira lah berapa yang jumlah awak mampu buat lah kan. Okey, ujian akan tamat bila murid ataupun awak rasa tidak selesa, rasa menguh ataupun penat, jari tidak menyentuh bahagian luar garisan kedua. Awak contohnya awak kedudukan ni kan, awak tak boleh nak naik sentuh yang kedua. Itu dikira ni lah, kira tak boleh lah, kira tamat lah kan. Dan tumit tu diangkat. Maknanya awak dah, kemampuan awak tu dah tak ada lah. Okey, prosedur yang ke ujian 4, jawapan menunjuk. Ni adalah yang menunjuk kan. Okey, ni adalah untuk nak mengukur flexibility. Maksudnya flexibility ni adalah awak punya kelenturan badan awak kan. Kelenturan, ada kawan tu dia boleh jari dia ni boleh sentuh lebih daripada jari daripada kaki kan. Itu maksudnya dia mempunyai tahap flexibility ataupun kelenturan yang bagus lah kan. Maknanya tujuan flexibility ni tak nak awak ni cedera lah kan. Cedera bila awak buat aktiviti fizikal, bila awak kat padang, awak main bola ke apa kan, awak kena tackle kan. So bila awak mempunyai tahap flexibility, otot awak ataupun angle sendi awak mampu meregang dengan bagus, so maksudnya awak mempunyai tahap flexibility yang bagus lah kan. Okay. Dan cikgu akan guna alat ni lah, alat mengukur berapa jumlah awak akan dapat dan awak akan masukkan skor lah. Okey, ni adalah prosedur dia. Okey, yang pertama, kedudukan sedia macam ni kan. Tangan tu mesti bersilang dan lutut tak boleh diangkat, tak boleh diangkat, dan tumit kaki ni mesti berada kedudukan straight lah dengan papan pengukur kan. Okey, jangkauan adalah dikekalkan selama 3 saat tanpa menyetap. Okey, maksudnya bila cikgu kata mula, okey awak boleh mula turunkan badan awak dan
awak kena bertahan selama 3 saat tanpa menyentap. Tanpa menyentap ni maksudnya awak cuba nak buat, awak sentap badan awak tu cuba nak dapatkan kiraan yang bagus lah. So tak boleh. So awak kena tolak badan awak perlahan-lahan ke sinilah, ke arah sini untuk dapatkan bacaan yang betul lah. Okey, murid kena buat, diberi tiga percubaan dan kita akan ambil percubaan yang terbaik lah, kan. Contoh percubaan pertama dia dapat 21, cubaan kedua dapat 20 dan cubaan ketiga dapat 19 kan. So cikgu akan ambil yang paling tinggi lah, kiraan yang paling tinggi. Okey, ni adalah norma segak. Norma segak ni awak akan tengok kedudukan mana awak. Contoh kan, okey, bila awak buat naik turun bangku, so berapa yang awak mampu buat. Ini adalah skor dia lah. Skor ada 1, 2, 3, 4, 5. So maksudnya makin banyak kan, makin banyak awak buat. Ni skor ni dia bukan makin banyak, dia yang awak kena tengok bila awak buat naik turun bangku kan, dia kena tengok awak punya yang cikgu kata tadi kan, bila awak dah buat naik turun bangku 3 minit, cikgu minta duduk dan cikgu minta awak kira jumlah denyutan nadi awak berapa kan. So murid yang dapat 76 dan ke bawah kan, 76 ke bawah maksudnya dia kira nadi dia tu 76 ke bawah kan. Contoh dia dapat 73 kan, 73, 72 kan, 75, so dia akan dapat skor 5. Skor 5 ni maknanya bagus lah kan. Dan di sini adalah skor yang paling, skor 1 ni bila dia dapat 144, dia dapat jumlah yang banyak kan. Awak jangan keliru. Bila dapat jumlah yang banyak ni, jangan bangga pula kan. Sebab bila nadi awak tu berdenyut dengan perkiraan yang banyak, tu maksudnya awak punya tahap jantung awak tu kan kurang bagus lah. Kurang bagus. Sebab jantung awak tu terpaksa bekerja keras. Tu maksudnya kurang bagus lah kan. So awak kena dapatkan kurang daripada 76 lah. Itu maksudnya awak berada dalam kecerdasan bagus lah. Ni berkaitan dengan jantung lah. Okey, tekan tubi ni macam kita tengok tadi, tujuan dia adalah untuk menguji tahap punya kebayaan otot awak lah, kekuatan dengan daya tahan. Okey, kita tengok sini, bila awak dapat, awak buat tekan tubi 25 dan ke atas, awak dapat 27, 26, 27, 30 kan, 40 dalam masa seminit. So awak akan dapat skor 5 lah. Skor 5 lah. Dan kalau awak buat kurang daripada 10, maksudnya awak dalam kedudukan yang sangat lemah lah. So tekan tubi ni awak kena perlu buat sebanyak mungkin. Dia berbeza tekan tubi ni dia nak jumlahnya banyak kan. Untuk naik turun bangku ni dia tak nak banyak, dia nak sikit je. Dia berbeza. Ringkuk tubi separa, menguji bahagian abdomen awak lah, otot awak bahagian abdomen sama ada bagus ataupun tidak lah. Okey, yang ni dia nak banyak juga. Dia nak total bilangan banyak. So dia akan dapat skor 5 lah, 25 dan ke atas. Kalau awak dapat 8 ke bawah, maknanya awak sangat teruk lah kan. Ni. Okey, jangkauan menunjuk ni nak menguji tadi kita menguji flexibility ataupun kelenturan. Ini pun nak banyak. Dia nak banyak. Okey, lagi banyak awak buat contoh 45 kan, 46, 50. So maksudnya awak punya tahap flexibility yang sangat bagus. Bila 15 ni awak boleh tengok lah kawan awak tu kan, dia bila dia nak buat jangkauan menunjuk dia sakit kan, dengan sakit belakang kan, ataupun sakit bahagian quadricep kan, bahagian hamstring kan. Itu maksudnya dia boleh tahap kelenturan yang kurang bagus lah kan. Ni adalah normal segak untuk lelaki lah. Dan perempuan dia ada kiraan dia tak sama. Lelaki dan perempuan dia tidak sama. So awak ni awak boleh buat rujukan awak lah. Buat rujukan awak. Okey, yang berbeza dekat sini adalah yang lain semua dia nak nak jumlah yang banyak. Nak jumlah yang banyak kan. Cuma yang berbeza adalah pada naik turun bangku lah, dia nak yang ni yang sedikit, yang paling sedikit tu dapat skor yang bagus, 5. Okey, bila skor tu dikumpul kan, bila dah awak dapat, bila awak dah kira semua skor ni kan, yang ni contoh dapat 5, yang ni dapat 4, yang ni dapat 3, yang ni dapat 4, yang ni dapat 5 balik. So kita akan kira lah kan,
Berapa dekat sini? Jumlah keseluruhan skor keseluruhan awak kan. Awak berada dalam kategori mana kan. Okey. Kalau awak kira total semua tadi 5, 5, 5, 5 kan. So awak dapat, kalau awak dapat contoh kan, sini semua dapat 5 kan. 5, 10, 15, 20 kan. Kalau dapat 20 markah kan. 5, 5, 5, 5, 5. So awak dapat 20 lah. Maksudnya bila awak dapat 18 hingga 20 ni bermaksud awak dapat grade A lah. Dan status kecergasan awak tu sangat tinggi kan. Sangat bagus lah kan. So bila kat sini pula dia dapat, ada seorang yang dapat 1, 1, 1, 1. Maknanya 1, 2, 3, 4 kan. Tengok 4 dekat mana kan. Okey, 4 kat sini. 4 hingga 7 bermaksud E kan. E ni dia dapat jumlah bintang 1 saja. So maksudnya dia tidak cergas kan. Dia tidak cergas. So kalau dia dapat 1, so apa yang perlu buat adalah macam saya cerita tadi, dia kena buat apa ni, latihan intervensi ataupun perawatan lah kan. Yang tidak cegah dia kena buat berjalan kaki kan, kena jogging, kena naik tangga, senam aerobik, berbasikal, berenang, lompat tali kan. Maksudnya yang paling mudah lah kalau sekarang ni pandemik kan, yang paling mudah adalah lompat tali lah kan. Mana-mana pun kita boleh buat kan. Berbasikal ni kita terpaksa keluar kekuasaan kan. Mungkin ada juga yang berbasikal ni dia ada pun pakai guna stand untuk setempat tu kan. Okay, so yang paling mudah adalah lompat tali lah. Lompat tali ni sangat bagus sangat bagus kajian dibuat. Siapa yang buat yang buat lompat tali setiap hari dia akan dapat tahap kecergasan yang bagus lah. Sebab lompat tali dia menggerakkan seluruh awak punya organ ataupun fizikal awak kan, melibatkan kaki, tangan dan juga melibatkan awak punya jantung awak kan. Itu sangat bagus. Sangat bagus kan. Okey. Ada 5 minit lagi. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Boleh tanya, ada soalan? Mungkin dia ada yang tak faham lah ada mungkin ada yang tak faham tentang apa yang saya cerita tadi kan. Boleh tanyalah. Dan ataupun nak tanya cikgu macam mana nak kuruskan badan ataupun nak naikkan berat badan, boleh tanya. Okey, soalan, saya buka soalan. Kalau ada soalan. Okey, ada soalan tak? Okey, soalan-soalan tanyalah satu ataupun dua soalan. Cepat saya panggil nama lah. Panggil nama lah. Okey, Tajul. Tajul Arif Zakwan. Soalan satu. Tajul. Tajul ada ke? Ya. Soalan lah tanya satu berkaitan dengan segak. Soalan, cepat. Tak ada. Tak ada, semua faham lah. Semua faham. Tutorial kurus. Ada komen nak tutorial kurus. Siapa tanya ni? Tutorial kurus Syariman. Syariman, berat badan awak berapa sekarang? Berat badan awak berapa sekarang? Syariman. Berat badan awak berapa? Tahu ke tak? Kenapa nak tutorial kurus? Awak gemuk ke? Lain-lain soalan ada nak tanya? Cuma saya nak saya harapkan untuk hari ni awak tahu so segak ni kan bukan saja-saja sekolah nak buat ataupun cikgu nak buat kan. Dia adalah ujian untuk mengukur tahap kecergasan awak kan. Maksudnya bulan 3 tu kita buat kan. Bulan 3 kita buat buat segak dan awak dapat result, maksudnya kita akan buat ni lah, awak akan buat kecergasan lah, apa-apa kan, jogging ke berlari untuk awak dapatkan kecergasan yang bagus lah kan. Dan bulan 8 tu cikgu mengharapkan awak punya tahap kecergasan ataupun tahap obesiti awak tu dah ni lah, kembali normal lah kan. Tu sebenarnya matlamat segak kita buat bukan saja-saja kita nak buat kan, nak isi masa lapang je, tak ada Okey, sebenarnya sekali lagi ada soalan. Kalau tak ada soalan, saya nak tamat dekat sini lah. Okey, soalan ada? Last. Cikgu, sejak bila segak ditubuhkan?
Sejak bila segak ditubuhkan? Tadi kan saya tunjuk dalam slide. Okey, kita tengok bila tubuhkan. Ni 2005. 2005 lagi kan. Lama dah 2005. Lepas tu adalah dia buat kajian sikit kan. Lepas tu dibuat sepenuhnya pada tahun 2008 lah. 2008 tu dia buat sepenuhnya lah kan. Okey. Lama dah kan. 2008 okey lah. Sekarang ni berapa tahun dah. Sekarang ni 2021 kan. Awak tolak lah dengan 2005. So berapa tahun dah kan. So wajib lah wajib. Awak perlu wajib buat ujian segak. Okey, lagi soalan lain? Soalan lain? Okey, sebelum tu saya akan paste kehadiran kehadiran sekali lagi. Okey, siapa yang mungkin masuk agak lewat sikit kan. Awak tengok dekat in-call message tu. Saya akan paste kehadiran Sekejap. Okey, bagus. Nur Iman. Nur Iman 12:57. Nur Iman dah edit dah masuk kan. Okey Okey, semua saya harap masuklah nama kehadiran tu hari ni. Dan saya akan masukkan dalam ni lah sistem kehadiran kan. Okey, tak ada soalan Ada lagi tak soalan? Ada tak? Okey. Kalau tak ada, kita tamat jam 12.57. Kita tamat dan kita jumpa pada minggu depan lah. Okey, saya harapkan kat rumah tu awak masing-masing jaga kesihatan. Kerana sekarang ni kita tahu kita masih berperang dengan COVID kan. COVID varian Delta sekarang ni kan. So sama-samalah kita jaga diri kita kan, agar kita terhindarlah terkena penyakit ni kan. Okey, sekian saja daripada saya. Okey, kita jumpa minggu hadapan. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.